Okay. Assalamualaikum dan selamat malam kepada semua yang hadir pada webinar malam ni. Terima kasih kerana sudi melampangkan masa untuk join webinar bersama Monokal malam ni dengan tajuk Mindset SEO dalam Bisnes, Pelaburan Penting Jangka Panjang. So sebelum saya mula, saya nak kenalkan. Sebenarnya kami adalah daripada Monokal, iaitu agensi digital marketing yang bertindak sebagai rakan pemasaran anda untuk mencari peluang-peluang pemasaran melalui pelbagai jenis channel. Kita fokuskan kepada data untuk menjadi insight yang tahu kepada bisnes kita. Okay. Untuk saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Ahmad Naim. Saya seorang digital marketer. Sebelum saya join Monokal, saya berpengalaman lebih daripada 2 tahun mengurus lebih daripada 10 laman web untuk pemaju hartanah. Saya menguruskan banyak aspek dalam laman web termasuk SEO, server sendiri dan pelbagai lagi lah, pelbagai aspek dalam satu laman web. Okey, kalau ada, saya nak tanya dululah basically, pengetahuan anda mengenai SEO ni macam mana? Cuba boleh letak kat ruangan chat ke ataupun boleh reply dekat chat sama ada anda baru nak kenal SEO ataupun anda dah berpengalaman dalam SEO ataupun bagaimana. Boleh share dalam chat. Ui, kita punya master Hafiz Azman. Tuan, apa khabar tuan? Alright, okay. Ada ramai juga baru lagi daripada tahap. Saya akan perkenalkan anda malam ni dengan SEO dan kat mana anda boleh belajar yang saya rekomenkan anda belajar secara percuma dari SEO ni. Kita boleh mula ya. Okey, hasil SEO sebenarnya macam mana? Ada soalan ni. Okey, tak apa, sekejap lagi saya jawab. Boleh letak dekat dalam Q&A ya. Okey, banyak kita nak cover malam ni. Harapnya kita dapat selesaikan dalam masa 45 minit dan selepas tu akan Q&A. Kita boleh Q&A terus dari situ. Kalau anda ada apa-apa soalan ke anda nak tanya, kita akan cover apa benda tu SEO, bagaimana enjin cara berfungsi, apa yang berkesan, apa yang tak berkesan, macam mana proses dia berlaku, beza dengan Facebook, kenapa dia penting dalam bisnes dan elemen-elemen penting untuk tahun 2021 sebab SEO sentiasa berubah dan tak sama daripada dulu. Dia dah wujud lama dah semenjak daripada tahun 90-an lagi. Cuma caranya sudah berbeza. So kita nak tengoklah approach yang berkesan sebenarnya sekarang untuk SEO ni untuk tahun 2021 dan ke depan. Okey, apa itu SEO? SEO basically adalah proses optimasi konten-konten untuk ditemui pelanggan di dalam enjin carian. Konten ni tidak terhad kepada artikel je dalam SEO. Dia boleh jadi image, dia boleh jadi video anda, dia boleh jadi anda punya apa-apa format video, boleh jadi anda punya produk listing dekat Shopee, dekat Lazada, boleh jadi anda punya website e-commerce, boleh jadi anda punya website. Selagi dia berada dalam website, dia boleh di-optimize basically untuk search engine carian. Macam mana engine carian ni basically berfungsi lah. Kita selalunya paling common kita akan guna Google sebagai engine carian. Anda type apa anda nak cari dekat Google, macam-macam. Anda guna iPhone anda guna Google, anda guna Android dengan Google, laptop semua guna Google. So platform engine carian tu akan cari apa yang konten paling relevan untuk anda. So pemilik website, pemilik konten ni akan buat konten yang apa yang dirasa orang rasa penting dan apa yang anda rasa anda nak jumpa, itulah yang dikonsider sebagai relevan. So engine carian akan tunjukkan hasil carian tu kepada anda dalam search engine tu. Macam anda Google selalulah. Okey, kita ada banyak jenis engine carian. So saya tak terhadkan SEO ni kepada Google saja. Paling common kita akan jumpa SEO untuk Google saja, untuk Google. Tapi ada juga engine carian lain yang bolehlah kita kata common macam Bing, Cortana ni. Siapa yang guna Windows 10 ada search button dekat bawah tu, itu dia menggunakan engine Cortana bukan Google. YouTube, video YouTuber pun ada boleh dioptimiskan dengan SEO. Kalau anda tengok macam PewDiePie, Mark Wiens, YouTuber terkenal yang level international, semuanya ada teknik SEO masing-masing, cuma dia tak cerita secara open lah dalam dia punya channel.
Tapi orang-orang lain yang discuss ataupun macam contoh saya ambil Mark Wien, seorang blogger Thailand, Kanada rasanya tapi menetap di Thailand, cover pasal makanan Thailand yang popular tu. Dia memang seorang search engine optimizer ataupun saya panggil search SEO specialist lah, yang optimize dia punya video-video dia untuk SEO. Selain daripada itu, ada sebilangan kecil juga yang peniaga-peniaga merchant dekat Shopee dan Lazada pun boleh optimize dia punya listing dalam Shopee dan Lazada dengan SEO supaya memudahkan ejen carian tu cari anda punya produk dalam Shopee dan juga dalam Google. Dia tak semestinya anda jadi preferred seller je dalam Shopee tu. Kalau preferred seller dalam Shopee tak semestinya boleh jumpa dekat Google. So anda pun cari kadang barang tu kat Google dan terus bawa ke Shopee. So ada juga kaedah-kaedah yang kita boleh gunakan SEO ni yang boleh diguna pakai laman web pun boleh, Shopee pun boleh, Lazada pun boleh. Apatah lagi platform-platform e-commerce yang lain macam Shopify, WooCommerce, Magento dan sebagainya lah. Okay, so macam mana asas SEO ni, macam mana dia berlaku? Enjin carian ni dia akan hantar bot lah, kita panggil macam robot. Dia akan masuk kepada laman web atau konten kita. Dia basically akan baca lah kita punya konten tu, scan, dia tengok segala aspek A sampai Z lah, atas sampai bawah dia check, dan daripada data yang dia check tu dia akan indekskan dalam satu indeks lah, maknanya himpunan scan dia tu untuk anda akses. Basically apa yang anda search tu adalah hasil indeks spider bot ni lah dalam Google. Kalau Bing, Cortana dia ada dia punya engine bot sendiri. Even kalau YouTube pun ada bot sendiri, macam Google pun ada bot sendiri. Engine carian lain macam DuckDuckGo ke yang tak berapa popular pun ada juga bot sendiri. Okay, untuk para usahawan lah, terutamanya orang yang buat bisnes, kita kena tahu apa beza SEO dengan Facebook platform ni. Saya panggil Facebook platform sebab Facebook ni dah membesar, sangat besar. Instagram pun di bawah Facebook, WhatsApp pun di bawah Facebook. So dia ada bermacam-macam medium, macam app, stories, ada reels, ada groups, ada pages. Tak tahu lagi apa benda lagi nak tambah. Dan okay, secara asas dia, perbezaan dia tu, SEO ni inbound marketing dan Facebook platform ni adalah outbound marketing. Okay, sebab tujuan asas Facebook ni adalah untuk kita bersosial tau. Kita add friend, kita follow orang, kita follow topik yang kita suka, kita follow influencer. Tujuan tu tak serius tau. Okay, so apa-apa yang kita cari, contohnya apa yang lalu kat iklan tu, sebenarnya kita tak ada niat pun nak tengok iklan tu pun. Melainkan kalau kita dah tengok iklan tu menarik dan baru ada niat. Tapi pada awalnya kita memang tak ada niat pun nak tengok. Kita just nak tengok, okay, kawan kita ada update apa, ada story apa yang baru, ada post apa, dalam grup ada update apa. SEO pula, kalau laman web, kalau kita search, kalau kita search dekat laman web, kita memang ada niat nak cari topik yang kita nak tahu atau kita nak cari barang ke apa. Sekejap, ada orang yang tak boleh masuk daripada Android. Saleh boleh tolong assist ke? Can check. Alright, saya sambung. Untuk SEO, kita memang ada niat untuk cari benda tu. Contoh kita nak cari info pasal creator Proton Persona contohnya. So kita memang ada niat sama ada kita macam ada terlintas persona ni bagus ke tak, kita nak beli persona ke tak, tapi memang kita ada intention terhadap Proton Persona tu. Facebook punya platform tak ada lagi. Tu apa asas yang berbeza, sebab dua asas berbeza ni menyebabkan kalau strategi taktik kita punya plan terhadap bisnes kita tu terhadap dua platform ni, kita perlu layan dengan cara yang berbeza. Okay, sebab kalau kita tengok dalam SEO, kenapa SEO dia penting dalam bisnes? SEO lah, bila inbound marketing, orang tu dah ada niat untuk cari apa yang dia nak tahu ataupun apa yang dia nak beli. Jadi tugas kita sebagai owner content tu ataupun penjual, kita tunjukkan apa yang pembeli cari tu. Dan pembeli lepas tu akan jumpa apa yang penjual tunjukkan. Benda ni tak automatic di platform Facebook ataupun Instagram tau. Sebab kita tunjuk dulu apa yang kita jual, tak semestinya orang tu minat pun apa yang kita tunjukkan tu. Tapi kalau dalam SEO, dalam search engine Google contohnya ataupun Shopee ke YouTube, memang kalau kita search video YouTube, contohnya kita cari pasal Padu Babe, kita memang nak tengok video pasal Padu Babe ataupun kita nak tengok Isaac Osman. Kita dah tahu kita nak tengok Isaac Osman. So dia matching kat situ. Dia tak perlu berkali-kali ada nak
perlu kena match kan, kena convince, proses tu berbeza. Dan kedua pula, yang pentingnya SEO ni, dia ada traffic free lah secara konsisten dan berkekalan dengan syarat selagi konten kita relevan. Kalau dulu kita buat cerita konten besar Myvi tahun 2005 masa Myvi mula keluar, kalau ada orang buat konten baru pula Myvi yang latest, search engine akan prefer yang lagi latest punya konten tu berbanding Myvi yang lama tu. Walaupun konten kita bagus. Sebab itu salah satu perkara yang search engine akan tengok konten ni valid ke tak, sebab relevan ke tak, macam mana diukur relevan tu. Tapi kalau dia buat SEO ni secara konsisten, berterusan dan disiplin, long term 6 bulan paling cepat lah. Dan tapi selalu kita boleh tengok dalam satu tahun, kalau betul-betul insya-Allah dia punya efek tu, especially kalau kita nak optimizekan cost business kita lah. Kalau anda yang dah tahu macam nak kira CAC, Custom Acquisition Cost untuk mendapatkan satu customer tu, cost tu akan menurun dalam jangka panjang kalau anda invest pada permulaan dalam SEO ni secara konsisten lah, dan sentiasa memberi apa yang relevan untuk pengguna. Okey, setakat ni ada apa-apa soalan ke ataupun pertanyaan? Semuanya okey? Kalau okey boleh thumbs up ke dekat chat. Alright, terima kasih. Okey, kita sambung ya. Okey, saya nak cerita sikit sejarah lah pasal platform-platform online ni menciduk usahawan-usahawan. Okey, saya ambil cerita ni. Ni ditulis oleh seorang marketer lah, usahawan di Amerika, namanya Russell Brunson, dalam buku dia Traffic Secret. Dia cerita dulu sebab dia dah terlibat dalam bisnes online dah lama dah, daripada awal tahun 2000 gitulah. Okey, awal tahun 1998 Google diperkenalkan. Lepas tu baru start ada Google lah. Dan lepas tu Google buat AdWords lah. Sekarang kita panggil Google Ads. Masa tu murah. Tapi setelah orang dah makin ramai guna Google Ads tu, dia dah tarik orang-orang dah bergantung pada Google Ads, Google AdWords masa tu. Tak lama lepas tu, beberapa tahun lepas tu, dia terus naikkan harga, habis. Banyak business bankrupt yang dia bergantung satu-satunya dekat satu platform. Tahun 2004, Facebook diperkenalkan. 2007, Facebook FB Ad pula diperkenalkan. Masa tu CPM, cost per click memang murah gila lah. Memang kau-kau orang buat duit lah. Siapa yang cepat ambil peluang masa tu memang jadi kaya kejap je. Mudah. Tapi lepas tahun 2014 hingga 2017, sebab banyak bisnes yang bergantung dekat Facebook Ad tu, habis semua Facebook Ad. Bisnes yang bergantung saja dengan Facebook Ad dan tak ada strategi betul, lingkup ke laut, terciduk akhirnya. Dan sekarang pula kita ada TikTok. TikTok pun dah mula popular. TikTok ni mula tahun 2016. Tapi tahun lepas baru kita ada mula nampak TikTok Ads. Dan skrip yang sama akan berlaku. Kita pun tak tahu bila TikTok ni akan jadi mahal, bila semua orang dah pakai TikTok, dan bisnes yang bergantung pada TikTok semata pun akan ke laut. Cuma kita sebagai orang yang buat bisnes kena berhati-hati, sedar benda ni, sebab kita jangan terlalu bergantung pada satu channel atau platform untuk marketkan kita punya bisnes. Okay, contoh even SEO sendiri pada tahun 2012, masa tu dulu orang zaman-zaman MySpace, orang main blogger, kita boleh kau spam buat blog. Satu hari dia boleh ada software, boleh buat beribu-ribu blog satu hari. Dia spam kau. Memang dapat nombor satu. Tapi lepas tahun 2012, Google update dia punya algorithm search engine ni. Dia panggil Google Penguin. Dia memang ada nama-nama dia lah. Google selalu bagi nama binatang dekat dia punya update tu. Google Penguin, Google Hummingbird gitu. Habis website-website ni semua hilang daripada Google. Di ban, di penalty, terus tak muncul-muncul. Memang terus abandon lah website tu. Nak merayu, kalau Facebook sebenarnya ada chance lagi nak merayu. Kalau Google nak merayu memang cara Allah lah, terbuang je domain lah. Selalunya lah. Tahulah lagi kalau ada orang berjaya pula dapat website, dia kena penalty dengan Google ni. Tapi selalunya memang cara Allah, dia lebih beresiko daripada Google. So kita memang kena follow betul-betul apa yang disuggest lah oleh search engine punya rules yang latest. Basically. Okay. Cara-cara lama yang mungkin anda pernah dengar lah, Okay. Ada orang suka dulu, dia spam banyak-banyak komen dekat post, dekat banyak gila blog, pakai software ke, ada buat manual. Lepas tu dia letak link kat website dia, yang link yang bawa ke website dia. So dia dapat banyak link lah basically, macam back link yang boleh link ke website dia. Lepas tu ada orang sumbat keyword banyak-banyak.
Kalau tengok kat description, dekat dalam konten pelik, baca je semacam artikel ni kan. So, pun ada masalah tu juga. Kita panggil tu keyword stuffing. Dia sumbat banyak keyword, contohnya beli kereta. Baca satu ayat ada beli kereta. Contohnya ada lagi berkenaan beli kereta. Kita baca satu artikel penuh, ada dia sebut lagi 20 kali beli kereta. Dia pelik kan. Lepas tu ada yang pakai artikel spinner. Maknanya dia tulis satu artikel tu spinner ni dia akan basically terbalikkan ayat je lah. Tapi memang ayat dia kelakar lah. Masa tu Google tengok okey, tapi sekarang dah tak okey. Ni lagi satu yang common yang orang sampai sekarang pakai. Dia suka beli link apa-apa kat Fiverr. Dia kata link murah lah apa kat Fiverr, murah, beli banyak. Dia ingat banyak sama dengan bagus. Lepas tu memang naik lah kejap. Tunggulah. Paling lambat 3 bulan lah. Lalu paling cepat 2-3 hari. Saya selesai 1 hari je. Lepas tu website tu memang Sarawak kena penalti, hilang terus, tak boleh request pun untuk reinstate dalam Google search. Dah kena buat website baru, nama baru. Lepas tu ada juga yang saya pernah jumpa lah, pengalaman saya, ada yang nak website ni pelik-pelik, nak ada kerawang-kerawang yang ada pelik-pelik bergerak animation macam zaman-zaman 2005 dulu. Padahal ni dah tahun 2020, 2021. Tapi nak juga macam tu. Lepas tu loading lambat. Ini dia nak tak pelik sebab yang buat ni bukannya usahawan kecil. Saya jumpa salah satu top developer hartanah di Malaysia tu. Bukan company saya kerja dulu. Developer lain masa kita buat competitor research. Saya tak sangka company tu boleh buat website macam tu. Saya ingat ini, ya betul dia ni macam design 2008 ni. Pun ada lagi. Harga memang mahal lah. Tapi memang tak ada orang datang website tu. Sebab SEO dia memang gagal. So, okay. Apa yang berkesan sekarang ni untuk SEO? Sebab sekarang ni basically Google dah pandai. Semuanya dia uruskan dia punya the whole search engine ni pakai AI lah. Pakai kecerdasan buatan ni. Dia tak ada manusia punya terus handle. Adalah mungkin 1-2 orang yang akan manage berbilion-bilion website satu dunia. Apa yang penting sekarang, kalau anda buat konten yang orang nak baca dan atau tonton sampai habis. Konten yang bermanfaat untuk audiens anda. Contoh kalau anda buat konten untuk sakit diabetes lah sebagai contoh, sakit kecil manis. Konten tu memang betul-betul boleh bagi manfaat yang real lah. Memang itu fact. Antara info yang orang yang kena diabetes, sakit kecil manis boleh guna. Lepas tu kita buat struktur website yang bagus. Yang tak memeningkan kepala. Sebab kita kena, kalau kita buat website sebagai business owner, kita kena tengok daripada kacamata orang yang datang website tu, yang navigate daripada satu page ke satu page. Contohnya ni, dia nak cari apa? Dia nak cari ubat kecil manis contohnya. Okey, dia pergi kategori ubat. Okey, kalau ada kategori jenis penyakit, sakit jantung, darah tinggi, kecil manis dan sebagainya lah. So dia pergi kecil manis, dia jumpa ubat tu. Cara kita strukturkan page-page dalam website tu. Especially untuk, yang ni selalunya untuk e-commerce lah. Itu penting. Struktur konten yang bagus. Okey, kalau struktur konten ni basically, dia jangan buat konten yang bercampur aduk. Kalau bercampur aduk pun, kita kena ada satu cara yang sistematik lah. Macam mungkin sini yang pernah buat tesis lah, ada pengalaman buat tesis. Dia dah biasa dengan formatting tesis kan. Kita ada tajuk besar, heading kan. Betul ada subheading. Ada sub-subheading lagi bawah-bawah dia tu. Sama macam SEO, sama macam website. Kita guna format yang lebih kurang sama je. So, kalau besar tu cerita pasal Proton, subtopik dia boleh jadi jenis-jenis kereta Proton. Macam Proton Persona, Proton Saga, ataupun Proton, kereta Proton lain lah. Jangan pula tiba-tiba kita salit cerita Myvi ataupun cerita Alza ke, ataupun cerita Honda City. Dia tak kena tau. Sebab topik tu, dia punya rangkuman topik asas tu, kita cerita pasal Proton, punya jenis-jenis kereta. So, struktur konten tu penting untuk kita susun lah. Even video pun. Video sekarang kalau tengok YouTube, dia ada, kita boleh letak bookmark, boleh ada topik-topik minit ke berapa, ada cerita pasal apa, minit ke berapa, cerita pasal apa. Itu Google Bot pun tengok sekarang. Penting. Okay. Ni dia satu. Wajib fokuskan kita punya website kita tu supaya boleh baca dalam telefon, dalam mobile layout. Sama ada guna iOS, iPhone, Pad ke, ataupun guna Android. Sebab majoriti sekarang lah, kita semua buka website, semuanya pakai phone. So, Google semenjak tahun lepas, dia memang dah wajibkan apa-apa yang bot yang saya mention awal tadi tu, spider bot tu,
dia akan crawl layout yang mobile dulu. Baru dia tengok yang desktop version. Sebab kalau yang biasa ada website e-commerce ke, ada website media ke, apa ke, blog, dia ada layout untuk mobile, ada layout untuk desktop. Google akan tengok yang mobile dulu sekarang. Dia panggil mobile first indexing, dia kata. So, penting kalau sengit ke, ada overlapping ke, macam tak kena ke, tu kita kena beri perhatian lah. Lepas tu, website laju. Website laju tu penting. Sekarang ni orang nak cepat. Orang lambat lah buka exit website lain. Lambat dia swipe back. Itu sebab tu kita kena bagi fokus lah. Website laju tu penting sekarang. Salah satu dia punya faktor macam mana Google tengok boleh tinggi ke tak dalam search ranking. And backlink dari website yang berautoriti. Okay, ini satu untuk mengelakkan kekeliruan. Contohnya anda ada konten artikel dalam satu blog anda. Lepas tu anda post dekat anda punya page ataupun anda share dekat anda punya personal profile dekat Facebook tu, anda tweet link tu, search engine akan, dia tak kira benda tu sebagai backlink. Dia takkan kira sebagai benda tu ada power untuk support content tu. Dia treats, dia kata sebagai social signal. Okay, saya akan explain lebih backlink nanti dekat topik backlink nanti lepas ni. Tapi basically jangan salah anggap, jangan anda rasa anda post banyak-banyak dekat Twitter ke Facebook, dia boleh tiba-tiba konten anda boleh naik kat Google. Tak, dia tak jadi macam tu. Okay. So ini basically apa yang berkesan untuk SEO di tahun 2021 ni. Dia dah berubah daripada dulu. Salah satu ni, dia tidak ada turutan. Google tak pernah cerita, ataupun search engine lain tak pernah cerita apa yang penting, mana satu yang ranking nombor 1, nombor 2, nombor 3, tak. Dia cuma cerita, okay, secara rangkumannya inilah yang penting. Backlink macam saya explain tadi, daripada website lain, dia ada link back ke anda punya website ataupun anda punya product listing ke apa. Itu kita panggil backlink. Search intent. Contohlah, search intent ni kalau anda cari tutorial tudung. Kalau anda buat konten selalunya konten video untuk tutorial tudung. Sebab orang nak tengok cara pakai tudung tu. Ataupun kalau kita nak tengok unboxing video lah. Contohnya nak unboxing PS5 ke PlayStation 5. Kita nak tengok video. Orang tak tengok artikel. So anda kena tahu, kena check. Kalau kita nak cuba push untuk certain search query tu untuk SEO. Konten apa yang sesuai untuk top, jangan kita buat topik yang konten yang berbeza format pula daripada yang kebiasaannya. Memang confirm tak akan ranking. Lepas tu ada freshness. Google suka benda yang baru ataupun yang updated. Kalau anda memang dah pernah buat blog ke, dah ada banyak konten sebelum ni, anda hanya perlu update sikit je, check balik satu-satu, update apa yang perlu dan dipublish balik dengan latest date. Dia akan masuk dalam search engine tu. Google suka benda tu. Lepas tu content depth. Kalau cerita pasal kereta tu, segala aspek kereta dia cerita. Kalau review tu, seat dia macam mana, engine macam mana, boleh pergi laju mana, minyak kuat makan ke tak, selesa ke tak balik kampung, sesuai bawa kat bandar ke, jalan jauh ke, tayar macam mana, maintenance macam mana. Dia spesifik dan detail. Itu kita panggil sebagai depth lah. Kalau dalam topik yang anda suka, macam contohnya pertanian ataupun fashion ke, anda sendiri lebih mahir dap soalan tu pasal depth ni. Itu topical authority. Ni salah satu benda yang penting lah. Contohnya kita cerita pasal kereta. Bawah tu kita boleh kata subkategori ni adalah mungkin jenis-jenis brand kereta. Contohnya Toyota, Honda, Proton. Itu cara kita ranking. Dia itu cara topical. Jangan pula tiba-tiba kita cerita pasal kereta, sub dia tiba-tiba jadi binatang lah, ayam ke ikan. Tak jadi. Dia takkan ranking. Habis ke laut. Google cakap apa benda orang ni mengarut nak cerita, tiba-tiba cerita nak cerita kereta, tiba-tiba kalau cerita ayam, cerita ikan lah. So kita kena tengok balik konten kita, struktur tu, sebenarnya kena ke tak apa yang kita cuba sampaikan dekat orang yang cari info tu. Page speed saya macam cakap tadi, perlu laju. HTTPS, ini kalau siapa yang pernah buat website dia familiar mungkin, ada SSL. Basically anda settle sekarang ni kalau sebab kebanyakan orang guna Google Chrome. Kalau website tu tak ada SSL, tak ada HTTPS, dia akan automatic keluar, website ini tidak selamat. This website is not safe. So anda install, benda ni ada free, install, settle. Tu je yang anda perlu concern. Mobile friendliness macam saya cakap tadi, pasal compatible dengan phone iOS dan Android, dan user experience. Kalau buat website tu content, font janganlah kecil sangat,
halus mata sampai macam nak kena tengok kecil gitu ataupun title tu besar pula macam sakit mata sampai kita kena kebelakangkan skrin tu atau kebelakang kepala kita untuk tengok apa benda nak tulis sebab besar sangat. Benda tu kena ada sesuai. Kalau website tu ada pop-up ke ada iklan, janganlah buat pop-up ke iklan yang terlalu banyak sangat. Betul, sumber pendapatan website tu datang daripada iklan, tapi jangan terlalu mengganggu sampai tak boleh baca konten. Memang Google akan push anda punya konten ke bawah dalam search result. Okay, query. Okay, setakat ni ada apa-apa soalan? Semuanya okay? Kalau okay, cuba thumbs up dekat chat. Dan kalau ada soalan ke apa, boleh tanya dekat ni, kat Q&A. Saya akan jawab lepas ni masa sesi Q&A semua. Alright, banyak thumbs up. Terima kasih. Okay, kita sambung dengan query. Okay, apa tu query? Mungkin sebelum ni kita sebut dengan orang cakap, oh SEO kena ada keyword lah. Penting keyword. Tapi tak ramai yang sebut pasal query ni. Okay, query ni sebenarnya adalah pertanyaan anda yang anda type kat search engine tu. Contoh anda type resepi asam pedas, tu query. Asam pedas ada banyak jenis. Boleh jadi asam pedas Melaka, asam pedas Johor. Itu pula keyword. Ada perbezaan tu. Jadi saya terangkan. Okay, tapi kita tengok contoh-contoh query. Jenis-jenis kucing. Benda-benda yang very general tu, yang anda tak sure dia punya jawapan dia tu. Artis paling popular 2021. Okay. Apa artis paling popular 2021? So anda Google. Itu query. Drama Korea apa yang paling best sekarang? Saya pun tak tengok drama Korea, saya Google apa yang best. Mungkin saya nak tengok siapa Cik B. Bila saya Google, baru saya tahu tu anak Datuk Vida rupanya. Ataupun kalau contohnya saya nak cari rumah baru, saya nak beli rumah kat Selangor. Okay, rumah baru launch 2021 kat Selangor. Saya tak nak beli rumah lama. So saya search macam ni. Okay, ni antara contoh-contoh yang saya dan anda akan search dekat Google. Keyword pula sebenarnya adalah definisi sebenar kepada konten tu, kepada query tu. Okay. Contohnya, dalam konteks ni, kita ada bermacam-macam query. Kereta bawah, kereta murah Malaysia tahun 2020. Kereta murah Malaysia 2021. Kereta bawah 50k 2021. Ini antara keyword-keyword yang selalu orang search lah. Dia boleh jadi konteks tu, ayat tu boleh jadi panjang, tapi Google selalu akan shortcut. Okay. Contohnya dia cari apa kereta yang paling murah di Malaysia tahun 2021. Okey, dia akan jadi query dia kereta murah Malaysia 2021. Similarity dia, Google akan gunakan dia punya AI engine dia tu, engine AI dia untuk cipta konteks query ni. Dan keyword pula yang menjawab kepada query tu. Okey, kalau contohnya konten anda, okey, contoh anda buat review kereta Proton Saga 2020. Okey, Proton Saga ni berharga 30,000 contohnya. Baru dilancarkan tahun 2020. Google tahu kereta tu tahun 2020 dan Google tahu kereta tu bawah 50,000 sebab 30 adalah bawah 50 kan. So dia tahu macam mana nak matching keyword ni dengan query ni. So kalau anda search, kalau anda punya konten tu kalau menjawab, anda bagi definisi spesifik, maklumat yang lengkap, dia akan menjawab orang punya query sekarang. Sebab tu yang macam saya sebut awal tadi, spamming keyword tu tak menjadi. Contohnya Saga 2020 terbaru terbaik lah, Saga, tulis Saga sampai 30-40 kali dalam satu video tu Saga. Takkan, dia takkan naik. Gue tengok apa benda orang ni macam beria sangat pasal Saga ni macam so Google takkan rank benda tu. Dia hanya secara natural, secara normal. Okay, saya cuba share beberapa tahun lepas, around 2017 ni, kalau maaf kalau silap lah, Google dia ada cipta satu engine AI eksperimen. Dia kata kita nak AI ni power gila, boleh tulis untuk kita. Dia nak AI tu, matlamat dia buat novel untuk dia. So dia suruh AI tu baca 10,000 novel cinta dalam masa seminggu gitulah. So AI tu pun baca dan AI tu tulis balik satu novel dalam masa seminggu kalau tak silap. Dia jadi novel cerita seram pula. Maknanya masa tu Google gagal dalam nak memahamkan konteks tu. Tapi tu cerita 2017 dah beberapa tahun 5 tahun lepas So sekarang teknologi tu dah jauh lebih maju dan dia boleh faham bahasa Inggeris ke, bahasa Melayu ke, dia boleh faham. So kalau lagi satu, kalau buat konten, elakkan guna bahasa-bahasa WeChat,
short form yang pelik-pelik, macam setuju gitu tak. Tolong anda kena tulis lengkap, tulis dengan ayat betul, baru konten anda boleh pergi jauh lah, boleh naik. Okay, so EAT ini salah satu poin penting yang Google baru perkenalkan sebenarnya tahun lepas, dan dia kuat kuasakan tahun ni kepada kebanyakan website. Dia nak tengok 3 aspek. EAT ni adalah bukan eat, bukan makan, dia adalah short form kepada expert, authoritativeness and trustworthiness. Okay, expertise, semahir mana anda dalam satu topik. Okay, anda orang yang berautoriti untuk bercerita benda tu ke? Contohnya kalau kita jumpa sekarang ni, benda ni menjadi sangat bahaya lah, especially zaman COVID kat US. Semua orang nak share dia punya tip macam mana nak lawan COVID ni masa sebelum vaksin naik. Pak cik mana, mak cik mana, entah brother mana, awek mana, semua sibuk nak bercerita, nak buat konten pasal dia lah ada teknik cara paling bagus untuk baik dengan COVID. So Google tahu benda ni bahaya, sebab orang ni dia kena tengok siapa yang menulis tu. So kalau orang tu dah ada kelayakan, contohnya dia doktor yang dah berpengalaman beberapa tahun, lulusan daripada universiti terkemuka, dah pernah buat research, sebab kita boleh dapat semua tu. Sebab macam contohnya research pun semuanya ada dalam Google Scholar, ada dalam indeks yang research tu kan. Dia boleh check dari situ, dia tengok sekali, dia boleh kaitkan dengan konten anda tulis tu. So dia tahu anda ni orang yang berautoriti, okay, untuk cerita pasal ubat untuk COVID ke, cara untuk handle COVID. Lepas tu authoritativeness. Okay, contohnya saya tengok ada website macam pasal kereta kan, ada website macam Poltan, ada Pandu Laju. Kalau tiba-tiba website yang cerita pasal hari-hari, cerita pasal peladangan, cerita pasal tiba-tiba Proton Saga, tak kena. Dia tak ada authority dalam Proton Saga tu. Orang yang ada authority dalam Proton Saga tu website macam Pandu Laju, macam Poltan, dah memang bertahun-tahun buat konten pasal kereta. So Google nampak dia ni, kalau orang ni, website ni bercerita pasal topik ni, dia otai. Kita boleh rank dia basically. Maksud trustworthiness ni, kalau nak buat konten, orang percaya ke anda ni? Betul ke apa anda cerita ni? Maknanya ni penting kalau anda letakkan reference anda kat mana. So macam saya tunjuk contoh awal tadi, ada screenshot tu. Ni contohnya macam Wikipedia ada banyak link-link warna biru ni kan. Link warna biru ni lah untuk menunjukkan trustworthiness. Maknanya dia cerita web page ni, refer dekat mana. Search result ni kalau klik, dia boleh klik bagi web page lain. Maknanya page tu menjadi reference dia. Itu kita menunjukkan elemen trustworthiness dalam content. Selalu kita panggil ni adalah linking lah, backlink, boleh internal linking, bergantung daripada mana sumber bila kita klik link ni datang lah. So tiga-tiga ni kalau anda master, insyaAllah betul. Anda rank apa pun memang naik. Cerita baru ke semua, tak payah tunggu lama. Selalu orang nak kata kalau ada artikel, nak kena tunggu 3-6 bulan lah. Tak semestinya. Kalau dia dah cover tiga-tiga ni, contohnya macam mana website macam News Straits Time, berita harian, upload 5 minit lepas, tiba-tiba anda search Google boleh keluar. Sebab Google tahu, dia ni memang boleh dicari. Dia adalah news outlet, perlukan berita cepat keluar, search terus keluar. So dia tak ada tempoh masa tu berkadar dengan anda punya ni, tiga-tiga ni, expertise, authoritativeness dengan trustworthiness. Okay, page experience, ini salah satu benda yang baru je, dia kuat rasa kan masih improve lagi, masih ongoing benda ni oleh Google buat. Search engine lain pun akan tengok juga. Okay, apa kalau anda masuk website tu, dia punya macam kalau dulu-dulu, kalau ingat siap kali masa awal-awal dia buat website, di konten dia memang betul-betul caca marbal lah, ataupun blog-blog artis, cerita, gosip tu semua memang kekikan dan anak-anak baca pun susah. So sekarang Google elakkan benda-benda berlaku. So dia ambil benda ni sebagai satu consideration dalam buat content. Dalam nak evaluate sebenarnya content anda tu boleh valid ke tak. Website ni slow ke laju, warna ni kecil ke besar, orang susah nak baca ke tak, gambar ni relevan ke tak. Anda cerita kereta, dia tak gambar kucing, tapi kadang gambar kucing tu macam boleh jadi meme ke, boleh jadi ada kontak dengan kereta kan, boleh jadi. So anda kena letak definition untuk gambar tu. Lepas tu perenggan-perenggan ni rapat ke, orang susah nak baca, mata sampai jadi kecil. Lepas tu backgroundnya pelik-pelik. Anda nak orang masuk website, background merah menyala, kuning ke, orang mata kebel-kebel nak baca. Iklan banyak, pop-up melambat-lambat. Kalau ada sengit-sengit tu, dia tengok semua tu sekarang. So penting untuk kita tengok semua ni. Dia sini kalau dia pernah ada arah dia simple. Dia tak, kalau metrik,
Kalau anda baca pun menyampah, orang lain pun menyampah. Simple. So orang yang perlu kita puaskan kalau buat konten adalah diri kita. Kalau kita rasa aku pun nak baca konten ni, then insyaAllah konten tu insyaAllah boleh pergilah. Kalau tak pergi juga, mungkin kita boleh tengok aspek lain. Tapi selalunya macam tu. Kalau kita baca pun tak besar kita sendiri, kita tengok pun menyampah, orang lain baca pun menyampah. Okay, Core Web Vitals. Ini antara update baru Google, terlalu teknikal. Saya takkan cerita detail dia apa, ringkaskan je. Website kena laju, simple. 2 ke 5 saat gitu lah. Page tu dah load habis. Kalau anda ada website, selalu anda ada deal dengan website developer ke, orang yang buat website tu boleh refer balik kat dia ke, atau refer orang yang mahir bab ni, cakap website saya lembab, seminit baru load, saya nak lajukan. InsyaAllah kalau dia pandai, dia boleh settle benda ni dari 2-5 saat, dan dia boleh bagi recommendation lah apa yang perlu buat untuk jadi laju. Dan benda ni penting. Okay, backlink ni adalah cerita yang sangat complicated lah dan panjang. Ini adalah antara topik paling panjang dalam SEO. Saya hanya bagi touch the surface untuk backlink ni. Basically dia adalah perspektif, vote orang lain. Contohnya kalau saya tulis konten, berita harian, ambil saya punya konten tu, link tu, dia masukkan, maknanya dia quote saya punya link tu lah, dia jadi teks dalam, dia punya reference dalam dia punya konten berita harian. Maknanya saya punya konten bagus sebab dia adalah orang yang berautoriti. Orang yang berautoriti kata kita bagus, maknanya most probably kita bagus. Macam tu website. Kalau website yang bagus kata kita bagus, kita bagus. Kalau website yang sampah kata kita bagus, belum tentu boleh percaya. So, yang pentingnya adalah basically backlink adalah mention link daripada yang website yang berkualiti dan tinggi authority terhadap konten anda. Yang penting anda kita cuba dapatkan link-link berkualiti daripada website-website yang berkualiti. Lepas tu dia kena konteks lah. Kalau anda buat cerita pasal kereta, kalau anda yang refer tu cerita tiba-tiba doktor perubatan, website pasal perubatan ke ataupun tips-tips kesihatan, dia tak kena lah sebenarnya. Google tahu, dia tengok pasal pula website kesihatan yang cerita pasal, dia kata ada tiba-tiba definisi kereta, dia akan tengok board dia reti, dia akan tengok ada boleh bagi konteks. Kalau kena, alright, maknanya valid. Tapi kalau tak kena, habis. Dia tak kira lah benda tu. Dan banyak sangat anda buat, dah beribu-ibu, habislah. Chan kena penalty, kena ban daripada Google, sangat tinggi. Okay, macam mana belajar SEO ni? Sebab dia topik yang sangat complicated, macam-macam sources ke apa. Ni adalah source yang saya refer sendirilah. Kalau sumber tu selalu yang legit, 3 yang memang pemain utama SEO dalam dunia ni adalah 3 lah. Selalu SEMrush, dia adalah pembuat tool untuk SEO. SEMrush, boleh pergi SEO blog dia, boleh search kat Google. Ahrefs blog pun banyak, konten dia ada bentuk artikel dalam video dekat YouTube, banyak gila yang bagus. Moz Academy, kalau nak ada systematic, Moz very systematic lah kalau nak belajar systematic. Ada macam-macam sumber lagi, so cuma saya letak 3 sebagai ni lah. Dan ada satu website ni, Learning SEO. Anda boleh Google Learning SEO, dia akan pergi ke learningseo.io. Power gila. Dia adalah basically listkan semua practitioner SEO satu dunia yang terror, yang legit, yang betul-betul buat SEO, yang betul buat tutorial kompos 14 kat situ, learningseo.io. Anda boleh check, boleh Google. Okay, pemain industri SEO yang bagus, sebab pemain industri SEO yang tak bagus ni terlalu banyak, so yang bagus ni agak susah lah basically untuk kita check. So macam mana kita nak tahu? Okay, ni saya boleh recommend yang 4 yang utama yang selalu saya refer sendiri. Satu adalah perempuan ni, nama dia Aleida Solis, orang Spanyol. Dia biasa kadang-kadang Google pun refer dia. Punya dia dari otai lah. Sam Underwood, dia ni practitioner juga, based kat UK. Kadang-kadang buat konten untuk Ahref juga. Kevin Indik ni boss SEO untuk Shopify. Shopify ni saya rasa juta kot website kat dunia ni pakai Shopify e-commerce. Dia boss untuk part SEO. So legit lah kalau nak bercerita SEO, especially untuk Shopify. Brighton SEO ni sebenarnya adalah satu convention. Dia setahun 2 kali lah. Antara convention SEO yang paling besar di dunia, dia buat kat Brighton UK. Dia ada community dia. Anda boleh follow dia punya ni. Ini semua saya list mention ni untuk Twitter. Boleh follow banyak lah. Kalau anda follow usually 4 ni, dia akan banyak keluar suggestion lagi siapa yang anda boleh follow lah. Macam-macam lagi player yang bagus anda boleh follow. Kalau local, saya selalu tengok 2 ni lah. Brother Edwin, saya tak sure Brother Edwin ada ke tak dalam ni. Tak ada kot, mungkin tim dia ada ke. Dengan Brother Adlan lah,
sharing dia pun sebelum ni saya ada selalu tengok juga. Ni untuk lokal lah. Sebab SEO ada kategori, banyak kategori. Ada kategori international, ada kategori lokal. So penting tu. Sebab contohnya macam proses awal tadi tu, yang saya tunjuk backlink, kita cerita pasal industri pertanian di Malaysia. Takkan anda dapat backlink daripada industri pertanian di US. Macam pelik je. So yang ada, better kalau anda dapat yang lokal pula. Macam mana nak belajar SEO ni? Macam nak try. Anda boleh refer tadi reference saya tunjukkan tu. Boleh test. Dia basically semua eksperimen je. Anda boleh buat website sendiri, cuba rankkan website content tu, test apa-apa teknik apa anda jumpa, anda boleh try, play around, then anda record apa-apa anda buat, dan lepas tu apa hasil dia, ada apa-apa efek tak dekat anda punya website dengan content. Dan anda buat lagi ulang dengan pelbagai website yang kategori berbeza lah, macam-macam. Anda boleh test buat blog, boleh buat website corporate, boleh buat e-commerce, boleh ada topik-topik mikro ke, boleh kucing ke apa ke, memotong rumput, semuanya boleh. Tak ada limit dengan SEO ni. Okey, macam mana dapatkan servis SEO? Kat Malaysia ni banyak servis yang basically bagi servis SEO lah, agensi bagi SEO. Okey, dia datang selalu dalam bentuk package lah, dia akan bagi 3. Saya dah berurusan lebih daripada 6-7 agensi kat bulan ni on behalf of my company yang saya kerja lama lah. Dia selalunya akan bagi 3, keyword research, ada on-page optimization, off-page optimization. Cost paling murah selalunya 3,000 lah, paling murah. Dia bergantung berdasarkan package per keyword yang anda ambil tu lah. Minimum satu package tu 3,000 sebulan, ada 20 keyword, kontrak 6 bulan minima. Selalunya macam tu lah. Dan dia akan buat selalunya keyword research dengan on-page optimization ni selalunya one off. Mungkin ada keperluan lah in the line dalam beberapa bulan buat lagi kalau ada keperluan. Tapi selalunya akan buat off-page optimization secara berterusan lah, iaitu membina backlink. So 3,000 ke 15,000 sebulan. Ni kalau anda nak outsource ke orang lah basically. Macam mana nak buat SEO ni kalau anda tak nak pening, tak nak test sendiri and everything. Satu, ini saya punya nasihat, hati-hati, sangat hati-hati. Saya dah jumpa terlalu banyak lah agensi kat Malaysia ni yang pada saya ni menipu lah. Saya jujur lah, menipu. Dia beli backlink dekat Fiverr yang murah-murah tu. Lepas tu dia kata dia buat backlink. Sebab bila buat backlink daripada Fiverr ni, kalau anda tak check balik backlink tu datang daripada mana, sangat bahaya. Sebab highly potential kemungkinan besar dia datang daripada website spam, website judi, website porno, website lucah. Benda ni sangat Google sangat cepat potong. Sebab contohnya macam website lucah, website judi ni, di mana boleh buat iklan kat Facebook dengan Google Ads? SEO lah dia punya engine untuk marketing dia. So dia memang antara pakar dunia SEO lah website judi dan lucah lah, tapi anda tak nak di-associate dengan website-website macam tu. Kena penalti, memang habis anda punya website, tak guna lah. Dan dia tak relatif, tak ada kaitan, relevan tak ada dengan topik yang anda buat dari website. Ranking betul, dia naik sekejap ke. Dan lama pun beberapa minggu, bulan lah, 3 lah, nasib. Lepas tu, habis. Hilang terus page anda dengan konten anda tu daripada Google. So kalau monokal, as of now kita tak ada buat SEO lagi. Sekarang ni saya sendiri dengan ada team members tengah cuba try create some case study lah untuk kita buat SEO. Kalau ada work, proven, monokal, can do it, we will offer. Tapi setakat ni belum ada lagi lah. Ada lagi banyak lah dalam Malaysia ni kalau anda nak cepat ke berbagai SEO agency yang boleh tawarkan.